Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Sebelum saya mulakan majlis ini, ada baiknya kalau kita sama-sama beristighfar kepada Allah sebelum kita mulakan, boleh? Boleh tuan-tuan, Tapi dengan syarat semua sekali, tak terkecuali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Seterusnya kepada Haji Muhammad Zuki bin Ismail yang merupakan Director Service Management Division. Saya diberitahu tadi dia ada meeting. Alhamdulillah di atas kesempatan yang diberikan dan peluang kepada saya dan juga pihak Bank Islam. Seterusnya Encik Ismail Taib, manager di Alliance Management Bank Islam Kuala Lumpur. Seterusnya Puan Fatin, Cik Hassan dulu, Puan Fatin, Puan Aziah, yang merupakan orang kuat Bank Islam di utara ini, Northern Region di utara. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, staf MADA, pelajar-pelajar yang turut menyerikan majlis pada petang yang berbahagia ini. Petang ni saya tak nak formal sangat, tapi daripada awal tadi semua dah jadi formal lah. Saya pun terpaksa formal juga, tapi saya cuba sedaya upaya. Kalau boleh ada, kita kata dua hala, interaksi dua hala, two ways interaction, supaya kita nanti boleh bersoal jawab dan sebagainya. Dan saya rasa ramai yang menyimpan perasaan untuk bertanya nanti, insya-Allah. Jadi saya datang daripada program Astro pada musim yang ketiga pada tahun 2012, 10, 11, 12, ya. Dan program itu alhamdulillah dinamakan program reality Imam Muda Astro, Imam Muda. Dan terbaru ni pada 2013 tak diisi program Imam Muda. Dijangka pada 2014 ni akan buat satu lagi, program Imam Muda musim yang keempat. Sebelum ni alhamdulillah banyak rancangan mutakhir ni, rancangan reality yang berbentuk Islamic oriented,
keagamaan ni mendapat tempat di masyarakat. Pencetus ummah baru ni, ada yang tengok pencetus ummah? Ada yang tengok lah. Minat yang mana yang minat? Yuk ah. Ada yang minat Yuk, ada yang minat Mamu. Macam-macam lah ya. Apa pun tak kisahlah. Rancangan tu sendiri mendapat rating 1.5 juta. Termasuk tuan-tuan yang tengok lah. 1.5 juta. Yang statik depan TV. Di Astro dia boleh kenal pasti berapa orang penonton. Berapa orang dari kalangan muda, di kalangan orang tua. Tapi biasanya rancangan reality ni, biasanya orang perempuan suka. Dia tak kira lah program apa. Reality hak yang imam muda ke, yang pencetus rumah ke, lebih-lebih lagi yang kilauan emas. Yang kilauan emas memang orang perempuan juga. Rata-ratanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, baguslah kita ni ada minat tengok program keagamaan ni, dan dia ada sinergi hasil gabungan orang-orang yang berlatar belakang agama dan juga selebriti, dan mendapat tempat. Alhamdulillah. Itu yang statik 1.5 juta. Yang keluar masuk 2.2 juta. Dan kita harap program Imam Muda yang akan datang ni akan sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat, insya-Allah. Dapat tempat Orang Madar ni saya tak tahulah yang majoritinya diminat apa, wallah alam. Majoritinya. Saya tengok yang perempuan yang banyak bercakap ni buat reality. Orang lelaki minat apa tak tahu? Imam Muda 3. Alhamdulillah. Imam Muda 3 dia sebut tu ya. Sebab yang belakang tu lagi tak sebut, dia minat Master Chef. Yang belakang tu pandai masak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Bank Islam adalah sponsor, main sponsor, penaja utama kepada rancangan Imam Muda lah khususnya. Sebab itu kami dah road tour banyak tempat bersama dengan rakan-rakan Imam Muda yang lain untuk secara tak langsung membantu meningkatkan produktiviti ataupun promosi, marketing kepada produk-produk Bank Islam kepada masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan bagi saya Bank Islam menghadapi cabaran yang sama. Kita semua bila hidup ni, tajuk kita ni cabaran. Semua orang tak terlepas daripada cabaran. Saya bila masuk dalam industri hiburan ni, kita kata hiburan lah, mencabar. Banyak cabaran yang kita hadapi. Tambah imam. Imam ni biasa kat mana? Duduk masjid surau lah. Pakai kopiah, kan? Pakai jubah, pakai serban. Imam. Tapi daripada program Imam Muda ni, imam bukan duduk di comfort zone. Bukan. Dia bukan duduk masjid surau je. Dia nak duduk kat luar masyarakat. Berjumpa dengan rakan-rakan muda sebaya. Berjumpa dengan orang tua. Berjumpa dengan orang remaja. Anak-anak kecil yang bukan Muslim. Yang yang orang yang betul ni, yang boleh kenal genetik lelaki, genetik perempuan, yang genetik tengah-tengah pun kita jumpa juga. Yang jenis tengah-tengah ni, yang lelaki keras, yang perempuan lembut, yang ni tak tahu nak kata lembut ke keras ke. Itu pun kita jumpa. Jadi kita semua, jadi cabaran imam ni, imam muda khususnya, lebih mencabar bagi saya. Sebab itu kalau nak sebut tentang apa yang kami buat dalam program tu terlalu banyak. Memang terlalu banyak, dan saya ingat saya akan selitkan di akhir nanti, saya akan selitkan sedikit sebanyak apakah program-program yang telah kami laksanakan sepanjang bersama dengan program Imam Muda. Terlalu banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rata-rata yang saya depan saya ni semuanya boleh dikategorikan sebagai generasi Y lah. Generasi Y ni macam mana tu? Banyak definisi tentang definisi apa kepada generasi Y ni, terlalu banyak. Ada yang kata lahir lepas 70-an. 70-an, lahir 70-an sampai tahun 2000 awal 20 early 2000 ni dianggap sebagai generasi Y. Ada yang kata tak, 80-an. Seperti Polman, dia kata lepas tahun 1980-an sehinggalah kepada tahun 2000, awal tahun 2000. Dan kebanyakan sarjana dia kata dalam period ni dia anggap generasi Y kerana
kita juga dikenali sebagai millennial generation. Generasi milenium. Maknanya generasi milenium ni banyak definisi juga. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata dunia tanpa sepadan. Itu Arab, bahasa Melayu. Bila hudud yani. Al-ma'lumat bila hudud. Maklumat tanpa hudud, tanpa batasan. Dan hari ini kita berhadapan dengan situasi itu dan senario itu. Dan sebab itu hari ini kita tengok, kita kalau tak pegang komputer sehari tak sah. Betul tak? Tak sah. Mesti nak pegang komputer. Kadang-kadang ni tengah berjalan, tengah buat kerja, duduk dalam kelas pun senyum seorang-seorang. Punya bagus. Pasal nak amalkan sunnah. Nabi kata, tabassam li wajhi akhika sadaqah. Senyum dekat wajah saudara kamu tu sedekah. Jadi dia senyum sungguh lah. Pasal tengah chatting ni. WeChat chatting. Lagi apa? Twitter, Instagram. Dia senyum sungguh. Dah cikgu pensyarah depan tengok ni. Pasal apa ni? Dia buat apa seorang-seorang tu? Apa dia kata senyum. Dia senyum kat saudara dia. Kita zaman sekarang ni ramai orang suka senyum seorang-seorang. Pergi mana-mana dalam kelas, kat pejabat senyum seorang-seorang. Tak apa benda dia buat kat situ, dia gelak seorang-seorang pula. Kat masjid cuba tengok. Cuba tengok kat masjid. Ramai juga orang suka senyum. Tabung lalu depan dia. Lalu depan dia tengok tabung dia senyum. Lama pula tu dia senyum. Orang tanya kenapa senyum depan tabung? Pasal sedekah dah tu. Macam-macam lah ni. Itu orang sakit mental banyak. Lah ni. Senyum tak bertempat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini zaman kita. Zaman kita yang dikaitkan dengan, kita katakan dunia tanpa sepadan. Sebab itu, apa-apa pun kita kaitkanlah dengan ni kan. Bercinta pun bercinta dalam, ramai orang bercinta melalui ini. Orang kahwin, betul tak? Nak cari awet bukan susah, dia buka Facebook lah. Kadang-kadang dulu punya ni, generasi yang sebelum W ni, dia lain. Stylenya dulu buat surat. Dia tulis surat. Lepas tu nak bagi orang tu baca lama sikit, duk simpan surat tu. Dia bubuh bedak. Dia tu. Simpanlah surat tu. Simpan sampai 20 tahun, 30 tahun. Lah ni tak macam tu. Dia jumpa kawan perempuan, dia tak minta nombor, dia kata ada Facebook tak? Tanya Facebook. Lepas tu dia pergi Ricky kawan tu. Latar belakang dia apa ni? Lah ni punya bercinta. Maknanya cinta di alam maya. Sebab itu kalau contoh dulu, tuan-tuan, kalau kahwin ni, contoh dulu orang kahwin, dia suka buat apa kalau dia beritahu, nak beritahu cinta? Engkau ibarat seperti bulan. Dia beritahu kat dia punya ni lah, awet dia. Yang awet dia kata, engkau ibarat seperti matahari. Lah ni dah. Dia contoh lain. Contoh milenial. Engkau ibarat seperti monitor. Yang kata lelaki pada perempuan. Yang perempuan pula kata pada lelaki, abang pula ibarat seperti tetikusnya.